Itu dia. Saya ingat tadi kita tengah tunggu drama tadi ni. FF tu saja dia. Okey, tetap kembali kita di Wanita hari ini. Sebentar lagi mungkin insya-Allah kita akan kongsikan sedikit selutan drama bersama dengan anda. Ya. Tapi ini topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan tentang ikat bangunan buat tak tahu pada pasangan. Okey, sebelum kita masuk ke topik ini baru betul sedutan ini yang kita drama. Tunggu tadi tu. Jom kita tengok sedutan drama ini. Kita tengok. Seindah katamu membuat aku terasa sempurna, tiada ragu. Engkau bagaikan bidadariku, indahnya dunia ku di samping kepadanya. Jagalah dia sepenuh jiwa, doakan ku juga bahagia, lebih terbaik waktu bersamamu. Hari ini bukan birthday aku. Tugas aku sebagai suami untuk happykan kau. Maybe dengan bunga ni boleh buat kau senyum. Tak banyak sikit. Maybe. Itu ada sedikit situasi yang boleh membuka topik kita pada ni. Itu mungkin sebahagian yang memang benar-benar berlaku di luar sana. Banyak lagi cara-cara orang kata buat tak tahu pada pasangan ni yang mungkin kita boleh bincangkan hari ni. Syirah. Betul. Kita tak nampak dengan secara jelas tapi sebenarnya mereka buat tak tahu dengan kita. Baiklah, kita nak bincangkan bersama dengan dua orang tetamu di studio. Eloklah saya perkenalkan yang pertama sekali seorang selebriti, seorang pelakon hebat iaitu Kak Sharifah Shahura Said Akil. Assalamualaikum. Masalah tu sibuk-sibuk. Segar lah. Pun malu rasa. Hebat sangat. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cantik bajunya. Sekali dengan rantai satu set. Ya Allah, lama macam tak hari buat raya TV. kita. Ramadan tiba. Okay. Dan pastinya di sebelahnya Encik Amin Idris selaku perunding motivasi. Assalamualaikum. Malu juga kita. Segan juga. Tapi tolong hari ini jangan buat tak tahu kat kami. Sila jawab soalan-soalan kami. Okey, kita ada Bro Amin dengan Kak Syura bersama dengan kita, dan kita nak tanyalah tentang ni. Okey. Tadi saya dah ceritakan sedikit situasi lah. Sebenarnya dalam perkahwinan ni banyak situasi. Ada yang memang kita sengaja buat tak tahu, tak sengaja terbuat tak tahu, memang sengaja untuk provoke menjaga hati dan sebagainya. Jadi kita nak tanya pada Bro Amin terlebih dahulu lah tentang situasi ini. Tak payahlah kita nak kupas pro dan kontranya dulu. Tapi pendapat Bro Amin sih tentang buat tak tahu ni. Masa saya belajar law tu, kita belajar law dulu. Dalam family law, antara kes yang famous ialah Corbett versus Corbett. Ada satu kes Hyde versus Hyde. Dalam judgement tu, dia sebut antaranya marriage is, bahasa Melayunya, penyatuan dua jiwa. Baik. Di mana ia disatukan dan diabadikan dalam kita berinteraksi. Dan kita berjanji untuk sehidup semati. That is the judgement dalam kes rumah tangga yang membabitkan pernikahan yang bukan Islam lah. Dalam Islam pun, ingat tak masa nikah tu kan kita berjanji. Lafaz kita tu. Lafaz kita tu. And then sampai tahap ada lafaz taklid dan sebagainya. Itu semua adalah sebagai simbolik bahawa pernikahan adalah suatu penyatuan jiwa. Saya ingat arwah Tok Guni Aziz di dalam khutbah nikah. Dia kata nikah ni tak supaya saing. Saing ni temu sekali, pisah tak apa. Tapi nikah ni temu sekali, pah mati. Baik. Boleh faham tak? Yang bersaing ni berkawan. Berkawan jumpa sekali berpisah tak apa. Tapi berkahwin ni berjumpa sekali selamanya. Cuma di dalam selamanya itulah perlunya pengisian. So pengisian itu perlu kita berinteraksi, perlu kita berkomunikasi. Tetapi dalam kita nak berkomunikasi itulah kadang-kadang ada jatuh dan bangun. Ada pahit manis. Betul. Ada ketawa, ada sedih. Ada gembira, ada menangis. Ada bertegur sapa, ada tak bertegur sapa. Adakah kita tak boleh bertegur sapa buat dek di dalam rumah tangga? Rupanya dalam Quran ada dibolehkan. Tapi bagaimana?
Selepas ini, Selepas ini, kita soalan betul dah boleh kita try. simpan soalan dulu. Itu menarik tu. Saya suka bila Bro Amin kata dalam rumah tangga, dalam kita berinteraksi ada pasang surutnya, ada sedihnya, ada tangisnya. Biasalah rumah tangga ada naik, ada turunnya. Dalam konteks rumah tangga seorang Sharifah Shahura, pernah tak berlaku buat tak tahu je? Pernah. Kita nak dengar Ini soalan tu. Selalulah. Silakan. Dalam perkahwinan kita ni, kita ada transformasi kan. Betul. Daripada perubahan dalam hidup kita. Awal perkahwinan lain. Kan? Ya. Contohnya Ada malam fasanya. pertama lain. Malam Ketujuh setahun lah. lain. Lain. Dia makin lama makin lain. Dia Masuk nombor pun mula-mula sayang kan. Ya, lepas tu isteri je. Lepas Isteri. tu nama je. Lama-lama jangan angkat. Kan? Atau blok. Jadi perkara-perkara itu berlaku. Jadi kalau dengan perkahwinan saya yang dah 15-16 tahun ni, benda tu dah kerap berlaku. Sebab kita dah dah immune dengan perangai suami kita dah masak dengan perangai suami kita. Dan ada perkara yang kadang-kadang kita rasa drama ni. Kan? Okey. Drama ni tak payah lain sangatlah. Ada masa yang kita rasa, contohnya sakit. Kadang-kadang sakit dia 10%. Manja dia 90%. Jadi faham benda saya. tu sebenarnya kita dah boleh baca. Okey. Jadi tipu kalau kata tak ada benda tu dalam kehidupan kita. Macam-macam lah lagi. Makanan ke atau apa-apa yang berlaku. Bergaduh ke. Kadang-kadang bergaduh tu disebabkan nak attention pun. Kita buat tak tahu. Kadang-kadang benda tu tak jadi. Contoh itulah antara perkara-perkara yang dalam kehidupan, pelbagai perkara yang kadang-kadang kita perlu buat tak tahu. Okey, tapi kalau boleh Syura, mungkin sedikit ringkaskan sedikit mesti kalau katalah kita macam bekerja macam ni, beliau seorang pengarah dan sebagainya, sibuk, Syura sendiri pelakon, jadualnya kadang-kadang tak sengaja terbuat tak tahu. Dia kata, alamak dah lama sangat tak bercakap dengan suami aku ni. Selalu apa tindakan yang diambil lah? Jadual lain. Betul, kadang-kadang benda ni boleh terjadi. Tapi saya rasa tak bercakap dalam usia perkahwinan tak bercakap lebih baiklah. Kerap bercakap saya Okey, rasa ini lagi satu pendapat, banyak. silakan. Makin kerap gaduh. Bila kita lama-lama tak jumpa, kita banyak benda yang kita kumpul kan. Kadang kita lupa kadang tanggungjawab kita sebagai isteri atau suami. Biar kurang bercakap daripada bercakap lah. Ada tips tu kurang bercakap. Daripada kita akan bercakap, kita akan menjurus kepada semalam you tak buat ni. Mula mengungkit pula. Hari tu minggu lepas you I dah pesan dengan you. Jadi kita kontrol benda tu supaya benda tu tak jadi besar. Saya nak provoke lagi ni. Boleh, silakan. Tapi macam kita dah tahu benda tu ada satu perkara yang mungkin perlu diuruskan. Betul. Kita dengan suami isteri macam Amin cakap tadi kan, kita mesti ini ada satu komunikasi, interaksi perlu ada. Takkanlah kita nak biarkan selama-lamanya macam itu. Mesti kita ada cari ruang juga. Kita perlu juga mengambil tahu. Betul, kena ada. Tapi ada dengan cara tengok mood lah. Kadang-kadang kalau kita bekerja, kita jangan bekerja dengan macam kita. Fahri pun tahu, sangat stres, balik pun lambat. Betul. Kita jangan petik. Dia pun begitu juga. Pekerja pengarahan perlukan banyak fikir. Kita jangan petik. Jangan trigger Ya, je. jangan trigger apa. Jadi tunggu ada masa, ada ketika. Tanyalah, you tadi okey ke pergi kerja, syuting? Itu tak apa. Itu kita tahu. Kadang-kadang demam ke tak demam pun kita buat-buat. Itu ada adalah orang try you ke? ada juga itu jangan. Itu jangan try. Jangan try. Kalau cakap itu panjang sabar? list dia, kita akan sakit hati. Dan kita cakap, pun ada orang terai. Mungkin kita tak salah. Seorang. Okey, kita bermakna kita nak tegur pasangan ni, kita kena tengok kepada mood, kena tengok kepada masa dan juga emosi. Okey, tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga Terima kasih. daripada rakan-rakan kita daripada Thursday. Ini namanya. Kita sekarang Friday ya. Okey, buat tak tahu sebenarnya malas nak gaduh. Ini saya setuju, malas nak macam gaduh kat bukan Surah tadi lah. takut bini katanya. Macam mana pun takkan menanglah dengan bini. Kita perempuan memang selalu akan selalu menang. betul. Jangan gaduh mulut Kita tak dengan terkata lah, Mir. Malah. Kita pun tak payah. Ini kita tak payah. Okey, berbalik kepada tadi di awal perbincangan, tempoh selama mana boleh kita tak bertegur dengan pasangan kita ni? Dan dalam apa situasi tadi tu? Betul. Dalam Suratul Nisa, Allah Ta'ala bagi garis panduan bagaimana suami menegur isteri. Kemuncaknya disebut wadribuhunna. Boleh pukul. Tetapi pukul yang bukannya menyakiti dan mencederakan. Sekadar dia tahu yang ada salah. Tapi dia tak boleh terus pukul. Dia ada peringkat sebelum tu. Disebut sebagai mengasingkan tempat tidur. Kan? Fil madajih, mengasingkan tempat tidur maksudnya ketika itulah kita tak bertegur. Tapi adakah boleh terus tak bertegur? Tak juga. Dalam Quran sebut fa'izuhunna. Kena nasihat dulu. Okey, ramai kesilapan suami isteri ni, suami belum hujan tak, ribut tak, terus tak bertegur.
Okey. Sampai isteri blur, I buat salah apa? Begitu juga sebaliknya. Isteri tak tegur suami, tiba-tiba masa muka. Suami macam, yang you okey? Okey. Je. Kan? Ada apa-apa ke? Tak ada apa. Kita tanya lagi, betul ke tak ada apa? Tak ada apa. Kita duduk lama macam, paha ada muka ke tak? Tanya lagi. Betul ke tak ada apa yang? Tak ada apalah. Allah kan. Dah kena marah pula. Perempuan bila dia kata tak ada apa, Sebenarnya ada apa? ada apa dah tu. Dah terjawab dah. Tapi dia tak cakap. Akhir sekali kita hidup dalam misteri tau. Kan? So, bila tak cakap, kita tak tahu apa masalah. Baik. Kita pendamkan. Sebab tu dalam Quran sebut fa'izuhunna. Kena bagi nasihat dulu. Okay, andai kata bila sebut nasihat tu bukannya bagi tazkirah ceramah. Bincang. Bila dah bincang, still tak makan saman, ketika itulah dibenarkan untuk mengasingkan tempat tidur. Apakah maksud mengasingkan tempat tidur? Masa inilah kita pulaukan, kita tak tegur untuk dia sedar. Kalau tak sedar juga, then baru boleh pukul. Nak sebut bahawa di dalam rumah tangga ni ada tahap-tahap dia. Jangan main bedal terus. Jangan main terus pulau dia. Kena ada interaksi dan komunikasi. Berapa hari? Di dalam tafsir tadi, ada pandangan kata 3 hari. Ada pandangan kata 7 hari. Tetapi yang paling utama ialah kenapa dibenarkan tak bertegur? Kerana nak bagi dia sedar yang dia salah. Setelah diberi nasihat. Bukan main tak tegur terus. Okey, ada cara, ada prosesnya tu. Maksudnya korang-korang belum dipulaukan atau diasingkan, maksudnya dia kena tahu sebab dulu. Maksudnya kita tak boleh dibiarkan tergantung je. Ayat tu tadi, kena ingat. Dia bermula dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Nak sebut, Tuhan nak bagi indikator. Lelaki ni kau kena jadi pemimpin. Kalau kau lelaki, bil elektrik pun isteri bayar. Kan? Kau main game je hari-hari. Lepas tu, kereta pun bini bayar. Anak pergi sekolah, balik sekolah pun bini ambil. Kau buat apa? Terbongkang kat rumah. Tiba-tiba nak bagi nasihat kat isteri, nak harap isteri dengar. Memang payahlah. So, suami itu sendiri pun kena jadi leader. Barulah dia boleh nasihat, isteri dengar. Dan kalau si suami memulaukan isteri, barulah isteri rasa bersalah. Sebab apa? Suami itu dah jadi leader. Suami kena tunjukkan kepimpinan yang baik maksudnya. Ya. Ni dalam main game apa semua, lepas tu cakap saya ada pemimpin hati sebab pula, ya. menggunakan ayat tu untuk nak kita dengar cakap Itu dia. satu poin yang baik juga. Macam pendebik kita cakap, it take two to tango. Orang Jerman Pendebik itu kat dalam katanya. tu dia. Patut bergegar Rasha. Tapi beliau juga mengajak kita semua untuk berkongsi sedikit. Pendek je ni, daripada Nur Hayati Aruf. Macam gini minum orang perempuan. Dia kata, mogok tak masak baru tahu. Buat tak tahu sangat. Biar kelaparan. Mesti dia tanya, masak apa hari ni? Kan? Walaupun beras kita beli. Okey, kita ada juga pendapat daripada penonton-penonton kita di luar sana. Apa kata kita dengarkan daripada mereka terlebih dahulu. Silakan. As partner, mestilah dia kena ada something yang support kita dia as partner. Menurut saya, maybe I boleh slow talk dengan dia supaya dia okey and boleh support I balik. I akan bincang dengan dia lah. I akan tanya dia apa masalah dia atau kenapa dia buat macam tu dekat I. Sebab kita dah tunjuk effort, should be dia terimalah apa yang kita bagi kat dia. Kena ambil tahulah. Pasangan tu tak ambil tahu, dia kena ambil tahulah. Bincangan tu penting. Baik ke buruk ke, bincang tu penting lah. Mengelakkan benda-benda yang tak elok berlaku. Bincang elok-elok, itu je. Wajiblah kena ambil tahu. Sebab kalau tak ambil tahu, itulah yang punca banyak pergaduhan. Contohnya macam kurang nak bercakap apa semua kan. Jadi salah seorang tu mesti akan rasa terasa hati, rasa macam tak peduli kan. Macam buat apa nak kahwin kalau tak ambil tahu, betul tak? Lepas tu yang paling penting kena ambil tahulah pasal hal anak yang dekat rumah, apa yang semua yang sekeliling orang kat rumah kan. Jangan harapkan isteri seorang je. Okey, baik. Rata-rata sebenarnya seperti mana yang kita perbincangkan juga tadi, diperlukan dua pihak untuk bekerjasama. Kalau nak buat tak tahu tu pun sekalipun kita kena juga nak ambil tahu punca dan sebagainya. Okey, tapi kita nak tanya pada Syurah sendirilah. Okey, macam saya kata tadi, saya provoke juga orang perempuan. Saya kata, orang perempuan, betul, Amin pun setuju dengan saya. Orang perempuan ni, kalau kita tanya, awak okey ke? Tak okey lah. Okey lah. Okey lah. Kenapa? Kan? Kadang-kadang lepas tu pula saya tengah tahan marah, malah nak gaduh. Malah nak gaduh, betul. Lepas tu tak nak bercakap juga. Kenapa perempuan macam tu? Dan Syurah tadi, masa kita tengah mendengarkan Syurah tadi, lelaki dia macam mana pun, kita ni dia orang yang susah nak faham. Susah nak faham. Kenapa macam selain tu? Kita tak berterus terang. Dia tak boleh baca yang
kenapa perempuan jadi macam tu? Okey, Dia ajar susah. kami membaca. Itulah maknanya kalau tak pandai, maknanya try hard untuk ambil hati supaya hati kita ni akan hilang benda yang kita kecil hati tu. Contoh, macam kita kadang-kadang kita balas dengan cara bukan saya tak suka awak buat saya macam tu tadi. Tak, kita balas dengan cara kita hentak barang, kadang kita kontong ni masak ni. Itu kita bagi hint. Tapi korang tetap takkan boleh baca punya. Kecuali adalah seorang dua dia berikan kelebihan tu. Tapi katalah dengan cara itulah lelaki berhadapan dengan situasi macam tu, apa yang perlu kami ambil lakukan? ambil hati dia, buat cara lain, baik dia cara lain supaya hati kita automatically hilang benda tu. Boleh memaafkan. Cari buat kebaikan apa-apa, pandai ke tolong kalau boleh. Sejukkan hati dulu. Ya. Cuba saya tahu awak ada sesuatu ni. Ceritalah. Tapi malam nak tidur tu sebelum kan kita akan duduk baru pillow talk. Kenapa tadi? Kan hati kita dah sejuk dah ni. Kalau kita masih lagi buat tak tahu, maknanya sampai tidur itulah tak settle lagi. Okey, baik. Ini mungkin terpakai kepada pasangan-pasangan normal yang suami isteri yang emosi mereka stabil tetapi adalah rasa marahnya. Tetapi situasi lain pula situasi yang mungkin pasangan mereka ni panas baran. Macam mana kita nak neutralkan mereka ni, nak luahkan kepada mereka ini? Salah juga betul juga. Bila semasa saya ambil master counselling dulu, kita belajar tentang psikologi rumah tangga. Okey, dia ada dua benda. Lelaki dia ada satu halangan besar, wanita pun ada satu halangan besar. Kalau kita boleh perbaiki halangan ni, insya-Allah kita boleh selesaikan banyak masalah. Apa dia? Lelaki dia ada masalah besar iaitu ego. Dia sukar untuk meleburkan ego dia. Walaupun kadang-kadang dia salah, tapi dia takkan mengaku salah. Dan dia akan cari juga ruang untuk menunjukkan bahawa dia tak salah. Kerana egoisme. Perempuan tahu dia, emosi. Kadang-kadang benda besar ni jadi besar ni. Benda yang dah berlaku 40 tahun lepas, dia ingat lagi. Kerana apa? Emosi tu. So kalaulah lelaki boleh meleburkan ego, wanita boleh mengurus emosi, yang halangan tu hilang, banyak benda boleh selesai. Bagaimana caranya? Dalam buku 7 Habits of Highly Effective People disebut tentang seek first to understand to be understood. Cuba memahami untuk difahami. Dia macam doktor, diagnose before you prescribe. Kalau kau prescribe before you diagnose, apa akan jadi? Meninggal awal. Sila obat, betul tak? So you kena diagnose sakit apa dulu, baru you boleh bagi ubat yang betul. Sama juga suami isteri, you kena memahami. And then you akan difahami. Kita mendirikan rumah tangga ni, kena faham apa benda yang suami sensitif. Apa benda yang isteri tak boleh benda tu. Tak ada kompromi. Dan apa benda yang suami suka, apa benda yang isteri suka. So, bila berlaku masalah, kita nak pujuk, gunalah benda yang isteri suka. Nampak tak? Betul. Macam tadi tu. You dah tahu dah benda tu suami pantang. Kalau you sebut, dia akan naik angin. You pergi sebut. Memang macam pasal lah. Dan semua ni berlaku kenapa? Kegagalan memahami antara satu sama lain. Dan juga kegagalan lelaki meleburkan ego dan kegagalan wanita mengenepikan emosi instead of being rational. Betul jugalah kan. Bila ego dan sebagainya kita tak nak minta maaf, tak nak ambil tahu. Kalau kau nak cerita kau ceritalah kan. Ada satu lagi yang saya nak kongsikan daripada Encik Muhammad Hafiz. Ini mungkin boleh kita lead kepada bila kita tak komunikasi dengan lama, mungkin ini boleh jadi faktornya. Daripada Encik Muhammad Hafiz, pernah buat tak tahu seminggu tapi dah mula takut rumah tangga rosak. Ini antara yang boleh menjadi, kita nampak macam kecil tak bercakap seminggu tapi lama-lama dia boleh jadi barah. Komunikasi itu penting sebenarnya. Apa kata Kak Sharifah Syahura sendiri? Pengalaman saya jarang saya akan habiskan sebelum saya tidur. Maknanya kalau saya bergaduh bagaimanapun di tempat tidur saya akan kena neutral baliklah. Sebab apa? Kalau kita berpanjangan memang betul macam kata ia akan jadi kudis dan simpan sampai yang 40 tahun 30 tahun semua kita akan ungkit dan kita akan jadi combine kan satu jadi dan kita akan keluar. Bila burst itulah ia akan berpanjangan. Jadi saya rasa memang saya nasihat kepada mereka tu jangan sampai seminggu. Kalau boleh kena salah seorang start dulu. Rendahkanlah ego harian lah, daily lah saya ingat. Betul. Tapi lelaki kena rendahkan ego sebab perempuan ni sensitif sangat. Kita sebenarnya kalau korang cakap satu benda yang boleh buat kita rasa berbunga,
dah habis cair dah. Sebab macam korang ayat perempuan dulu macam mana, kan? Cakap cantik je dah berbunga muka perempuan tu. Saya tahu. Nampak saya muka Pak seorang Harin. lelaki kat sini ada 5 adik perempuan saya kat sini. Ya, Pak Harin. Ya, Pak Harin bukan girlfriend awak dululah masuk kat syurga. Ni yang Ungkit tadi tu. Ungkit 4 pertama tu. Tapi bila orang kata back to basic, itu maksud disebut tadi. Back to basic bukannya kembali kepada asas tu satu. Kembali kepada zaman bercinta awal dulu. Bercinta awal dulu, lelaki segala ayat tu very powerful. Ego langsung tak ada lah. Sebelum dapat. Betul tak? Dah dapat lain jadinya. Bila dah dapat. Itu selalu lelaki cakap kan, oh kau dah dapat, habis madu, sepah dia buang. Itu yang jadi. Kata Karamsi Malay pula, sepah dia buang merata-rata. Okey, ini antara yang menarik jugalah. Okey, kita nak tanya pada Syura dulu. Mungkin Amin juga boleh ulas. Boleh. Tentang di mana orang menjadikan buat tak tahu ni, dia dah jadi macam habit tau. Dia cakap, oh kalau aku nakkan attention, aku nakkan perhatian, ini yang aku kena buat. Dia dah jadi satu sikap yang memang sentiasa macam sengaja dibuat. Apa komen? Key tu memang ada. Itu nama dia dah tahu kelemahan kita. Itu yang dia akan buat. Tapi bila perkara berulang, kita jangan jadi bodoh sangat. Kita kena tangkap benda tu. Kalau dia berulang, kita relax dulu. Kita akan susun strategi kita juga. Okay. Maknanya kalau dia dah rasa macam tu, kita balas balik dengan cara, oh dah tak boleh guna dah. Tak boleh guna pakai dah. Taktik lama. Tak boleh. Kita cakap ni taktik lama ni. Dah biasa ni. Kan? Okey. Mungkin Amin dia gini. Ya dan tidak. Dia tak sihat tau. Dia kalau kita tahu dengan cara tak bertegur tu menyebabkan salah seorang pasangan akan memujuk, bolehlah. Okey. Tapi kalau kita tahu dengan tak bertegur tu akan menyebabkan lebih parah, yang tu jadi bahaya. So kita lebih memahami pasangan kita. So contohlah Farid dengan isteri. Kalau isteri tak puas hati, dia buat macam mana? Kalau ikut saya selalu diam je lah. Betul jugalah. Nampak tak? Dia diam. So dia dah tahu dah. So bila dia diam, itu adalah indikator. You kena pujuk. You pula janganlah mengutarakan ego, pergi buat bodoh pula. So bila yang tu buat tak tahu, yang ni buat bodoh, jahanam lah. Betul. Tak ke mana lah. Tak ke mana lah. So you dah tahu dah. Bila dia diam, okey, ini tanda aku kena pujuk. Baik. Nampak tak? So sama juga Farin. Kalau Farin tak berhati kat isteri, Farin buat macam mana? Saya akan ajak duduk lah. Betul. Saya akan duduk. So isteri tahu tak okey kan. So maknanya isteri kau faham kalau tiba-tiba Farin diam kan. Maknanya suami aku lain macam ni. So lain pula cara dia. So it's a yes and no bergantung kepada level ataupun tahap emosi suami isteri kita. Jadi sebenarnya dua-dua ni kena saling berkompromi lah dalam situasi ni. Pokok pangkalnya kena saling mengalah lah. Kita tak boleh ego sangat. Kita kena mengalah juga pasangan kita. Okey, baik. Di akhir perbincangan ni mungkin sedikit daripada keduanya. Daripada Sharifah Syahra terlebih dahulu. Okey. Rumah tangga ni sebenarnya betul lah macam saya cakap, ego kena masing-masing kena turunkan ego. Mungkin kita boleh ego di luar, tapi dalam rumah tangga ni kita jangan bawa perkara di luar ke dalam rumah. Kita cuba sedaya upaya, sebab perkahwinan macam gamble sebenarnya. Perkahwinan ni dia kena ada satu tiang yang kuat. Kalau tiang tu maknanya kalau sengit, maknanya lama-lama dia akan jatuh. Make sure dia tegak. Itu je lah. Tarik balik lah. Tarik balik. Tegak semula. Kita semua nak anak kita bahagia, betul tak? Ya. Tapi kita jangan lupa, perangai kita sebenarnya diikuti oleh anak-anak kita. Kalau kita jenis ego, kita jenis ditenggelami emosi, anak akan berhati. Dan anak akan buat benda yang sama, dibimbangi perangai itu akan menjahanam ke rumah tangga mereka. Contoh, anak saya yang sulung, dia sangat penyabar. Dia ikut pengamat dia. Dia tak macam bapak dia. Semua benda nak segera. Kan? Anak bongsu saya, kalau nak, dia nak segera. Dia tak nak tunggu susah. Dia ikut bapak dia. Saya kata, Allah, macam mana dia boleh ikut? Sebab apa? Dia tengok kita. So, kepada suami isteri, ingat, anda bukan hanya suami isteri, anda juga adalah mak dan ayah yang menjadi contoh pada anak-anak. Okey, saya suka kesimpulan itu. Mak dan juga mak dan juga ayah menjadi cerminan kepada anak-anak. Jadi guideline untuk mereka meningkat dewasa. Kalau kesimpulan saya, ambil tahu lebih baik daripada tak ambil tahu. Betul. Itu di situ. Terima kasih sekali lagi kepada Sharifah Syahra dan juga Bro Amin Idris bersama kita pada hari ini. Dan kita harap telah memberi sedikit panduan kepada anda semua untuk terus memperbaiki hikayat perkahwinan. Betul lah. Memperbaiki kisah perkahwinan kita.